Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Hai semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan semua. Akhirnya, kejutan besar pendedahan daripada SPRM hari ini yang saya rasa paling mengejutkan. Benarkah ada jerung swasta yang gagalkan usaha kerajaan hari ini untuk memerangi rasuah? Seperti yang kita tahu, Datuk Seri Anwar Ibrahim sangat membenci rasuah dan perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, adalah untuk memerangi rasuah. Namun hari ini, pendedahan daripada SPRM ini paling mengejutkan seluruh Malaysia, di mana sebenarnya banyak jerung swasta yang telah mengakibatkan peratusan rasuah di Malaysia ini kian meningkat. Siapakah jerung swasta ini? Dan dikabarkan mereka juga membantu beberapa ahli politik di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan semua, sebelum saya meneruskan isu hangat hari ini, saya meminta jasa baik kamu untuk tekan butang subscribe, like video ini, dan share supaya ramai yang tahu tentang jerung yang ada di Malaysia. Bukan jerung di laut, tetapi jerung swasta yang menggagalkan usaha untuk memerangi rasuah di Malaysia. Usaha membantras rasuah secara besar-besaran tidak seharusnya terhad dalam pentadbiran kerajaan, kerana lebih banyak jerung yang dikesan berkeliaran dalam sektor swasta dan menjadi punca gejala rasuah tidak berkesudahan di negara Malaysia. Dan yang paling buruk, apabila jerung swasta ini dikesan rapat dengan individu tertentu, khususnya ahli politik, yang juga kemudiannya memberi tekanan kepada penjawat awam sekaligus menjejaskan usaha memerangi rasuah. Pengerusi panel rundingan dan pencegahan rasuah, Tan Sri Borhan-Dollah, berkata, jerung dalam sektor swasta sebenarnya menggugat penjawat awam yang cuba menghalang atau tidak bekerja sama dengan mereka. Beliau berkata, ramai yang melihat lubuk rasuah berlaku dalam pentadbiran kerajaan menyebabkan penguatkuasaan dan tindakan yang lebih tertumpu. Malahan, kegiatan rasuah dalam sektor swasta dilihat sangat biasa kerana ramai yang tidak menganggap perbuatan itu sebagai rasuah. Contohnya, tajaan melancong ataupun hadiah. Orang lihat ia rasuah jika ia berlaku kepada kumpulan kerajaan, tetapi tidak jika membabitkan sektor swasta. Jerung sektor swasta ini banyak menjejaskan pentadbiran kerajaan apabila mereka dikesan rapat dengan orang tertentu. Makin lagi kalau ahli politik, patutlah rasuah tak pandai tamat-tamat, patutlah rasuah tak dapat dibendung, rupanya bukan daripada kerajaan tetapi daripada swasta juga. Dan ini pasti memburukkan keadaan. Dalam sektor kerajaan, tidak semua bersih, tetapi ada yang terjerat disebabkan tekanan oleh mereka yang bersu bahat dengan jerung ini. Malahan jerung ini juga berkawan dengan jerung yang lain yang akhirnya memberi kesan kepada pegawai kerajaan sendiri. Beliau juga berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Perdana Menteri sebelum ini, di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim ada membuat pengumuman berkata pembantrasan rasuah dalam pentadbirannya akan turut membabitkan jerung. Dan dalam pada itu, Perdana Menteri juga telah menyerahkan kebebasan sepenuhnya kepada SPRM untuk mengambil tindakan terhadap sesiapa saja tanpa mengira parti, tanpa mengira status. Borhan yang juga bekas Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam berkata, jerung tidak seharusnya terlepas daripada tindakan undang-undang, walaupun mereka bekerja sama untuk menjadi saksi penting bagi menjerat penjawat awam yang terbabit rasuah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, apa komen Anda berita hari ini? Jerung swasta gagalkan usaha perangi rasuah. Hai semua, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan semua,
Hari ini ada satu, saya nak kongsi dengan kamu semua, dengan tuan-tuan dan puan-puan semua, sahabat-sahabat semua yang menonton video hari ini. Adakah setelah ini dinyatakan Muhyiddin Yassin akan ditangkap penguat kuasa, ditangkap polis, ditangkap SPRM? Akhirnya pendedahan demi pendedahan berlaku, pendedahan demi pendedahan, pembongkaran demi pembongkaran, yang akhirnya membuat pemimpin-pemimpin yang terdahulu perlahan-lahan rahasia mereka dikorek. Seperti visi dan misi Datuk Seri Anwar Ibrahim, reformasi. Seperti apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sangat membenci pemimpin-pemimpin yang terlibat rasuah. Ini pasti mengejutkan tuan-tuan dan puan-puan semua. Jadi saya sangat menyokong apa yang dinyatakan, apa perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menghapuskan rasuah di Malaysia. Tidak kiralah pemimpin yang lama, pemimpin yang terkini. Akhirnya satu kenyataan daripada Syabuddin, di mana Syabuddin membuat kenyataan bahaya bila mereka yang mendapat kuasa. Persoalannya siapa? Jadi perlahan-lahan pendedahan demi pendedahan berlaku. Setelah seorang ketua pegawai eksekutif, CEO sebuah syarikat swasta ditahan SPRM selepas disyaki menjadi orang tengah. Akhirnya orang tengah pun sudah dijumpa. Orang tengah dalam pengagihan proyek kerajaan di bawah package rangsangan ekonomi sepanjang 2020 sehingga 2022. Suspek lelaki berusia 42 tahun itu ditahan karena ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. Dan menurut sumber itu juga, CEO itu dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Putrajaya dan direman 5 hari bermula sehingga 10 Januari. Jadi akhirnya Mahkamah Magistrate Putrajaya mengumumkan kejutan besar. Katanya SPRM membuka beberapa kertas siasatan terhadap sekurang-kurangnya 5 individu yang dipercayai menjadi dalang ataupun orang tengah kepada beberapa syarikat untuk memperoleh proyek bernilai antara 50 juta sehingga RM 500 juta secara runding terus, dan hampir 90% proyek yang diberikan secara runding terus masih belum dilaksanakan karena tiada pengeluaran surat setuju terima lagi. Jadi apa yang menjadi perhatian saya tuan-tuan dan bapak semua, pada 9 Desember tahun lalu SPRM berkata fokus siasatan berhubung dakwaan salah guna dana package rangsangan ekonomi ketika COVID-19 akan tertumpu kepada RM 92,5 bilion, yaitu jumlah yang dibelanjakan kerajaan Perikatan Nasional, pimpinan Muhyiddin Yassin. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, ini pasti satu pendedahan yang paling mengejutkan Muhyiddin Yassin. SPRM berkata RM 92,5 bilion melibatkan dana kerajaan daripada peruntukan yang dianggarkan 530 bilion yang dibelanjakan pada 2020 dan 2021 berkaitan pengurusan COVID-19. Dan berdasarkan jumlah itu, 92,5 bilion melibatkan dana kerajaan, manakala 437,5 bilion bukan daripada kerajaan. Dalam pada itu, sumber berkata suspek yang ditahan dipercayai menerima rasuah bagi menghubungkan antara kontraktor dan pihak atasan. Ini pasti dibenci Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beberapa kontraktor yang telah disoal siasat mengaku bersetuju membayar komisen sebanyak 3 hingga 5% dan dimasukkan ke dalam akaun sebuah parti politik konon untuk tujuan pembiayaan politik. Akhirnya Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki ketika dihubungi mengesahkan penahanan dan memaklumkan kes disiasat mengikut Section 16. Jadi ini pasti satu kejutan kepada Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri pada ketika itu. Adakah Muhyiddin Yassin
ataupun siapa sajalah pemimpin pada ketika itu yang terlibat secara langsung tentang ini, tentang case ini akan ditangkap. Jadi ini pasti kejutan besar.